Hai, selamat sejahtera semua murid-murid. Kali ini kita berjumpa lagi di dalam sesi e-learning untuk ekonomi tingkatan 5. Okey, cikgu masih menggunakan buku teks. Okey, sesiapa yang pelajar mempunyai buku teks boleh ambil dan buka muka surat 77. Okey, kita sambung pembelajaran kita yang telah kita hentikan semalam berkaitan dengan hasil kerajaan. Okey, hasil kerajaan adalah pendapatan bagi kerajaan. Apabila kerajaan mendapat wang, mestilah kerajaan akan belanjakan untuk memenuhi keperluan masyarakat, iaitu memaksimumkan kebajikan masyarakat. Jadi, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan. Okey. Perbelanjaan kerajaan ada dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama dipanggil sebagai perbelanjaan mengurus dan satu lagi dipanggil sebagai perbelanjaan pembangunan. Okey, perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan ini adalah satu jenis perbelanjaan yang agak berbeza. Okey, perbelanjaan mengurus adalah perbelanjaan yang melibatkan operasi day to day operation untuk kerajaan. Contohnya bayar gaji, okey, bayar maintenance, bayar untuk jabatan kerajaan. Okey, itu semua ialah pengurusan. Okey, itu akan berlaku setiap tahun. Okey. Seterusnya, kalau kita bandingkan perbelanjaan pembangunan adalah perbelanjaan kerajaan yang tidak tetap dan bergantung kepada keperluan. Okey, contohnya pembinaan jalan raya. Okey, kerajaan mungkin memperuntukkan sejumlah wang untuk pembinaan jalan raya, tetapi bukan setiap tahun pembinaan jalan raya itu berlaku. Okey, bergantung kepada keperluan. Okey, so perbelanjaan pembangunan bukan melibatkan day to day operation, tetapi untuk membangunkan modal fizikal negara. Okey, contohnya sekolah, hospital, jalan raya dan sebagainya. Okey, so hari ini kita nak melihat apakah jenis-jenis perbelanjaan kerajaan dari segi perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okey, pertama, perbelanjaan mengurus. Terdapat beberapa jenis perbelanjaan mengurus. Okey, pertama dipanggil emolument. Apa itu emolument? Emolument ialah gaji kaki tangan awam atau gaji pekerja kerajaan. Okey, kerajaan memperuntukkan sejumlah besar perbelanjaan mengurus adalah untuk bayar gaji pekerja mereka. Okey, gaji pekerja mereka akan dibayar merupakan setiap bulan. Okey, setiap bulan kerajaan perlu membuat bayaran kepada pekerja-pekerja kerajaan. Itu pertama. Okey, gaji pekerja kerajaan dipanggil sebagai emolument. Okey. Kedua, bayaran khidmat hutang. Bayaran khidmat hutang bermaksud kerajaan akan bayar balik hutang yang dia buat. Okey, contohnya kerajaan Malaysia telah membuat pinjaman dengan KWSP. Setiap bulan kerajaan akan membuat bayaran ansuran, bayar balik hutang tersebut. Itu dipanggil sebagai bayar khidmat hutang. Begitu juga dengan pinjaman kerajaan di luar negara. Contohnya kerajaan meminjam wang daripada Jepun. Kerajaan akan bayar balik secara ansuran, secara installment kepada kerajaan Jepun. Okey, itu dipanggil bayaran khidmat hutang. Okey, biasanya kalau ikutkan statistik sekarang, pinjaman kerajaan di dalam negara ni lebih banyak daripada pinjaman dari luar negara. Jadi kerajaan akan membuat bayaran mengikut perjanjian yang telah ditetapkan. Okey, apabila perjanjian tersebut mungkin tidak mampu kerajaan laksanakan, mungkin kerajaan boleh berunding jika kerajaan membuat pinjaman dalam negara. Okey, mungkin contohnya sekarang adalah keadaan ekonomi yang tidak bagus, keadaan ekonomi yang meleset ataupun lembab. Okey, disebabkan oleh virus COVID-19 ataupun disebabkan oleh harga minyak pasaran antarabangsa yang turun, menyebabkan mungkin kerajaan boleh bincang balik
kepada pemiutang pemberi pinjam kerajaan di dalam negara ini. Tetapi kalau untuk luar negara mungkin sukar sedikit. Itu kelebihan mengapa kerajaan pinjam di dalam negara. Itu bayar khidmat hutang. Itu nombor 2. Nombor 3, bekalan dan perkhidmatan. Apa maksud bekalan dan perkhidmatan? Bekalan dan perkhidmatan maksudnya kerajaan memberi peruntukan kepada jabatan-jabatan kerajaan. Apa contoh jabatan kerajaan? Jabatan pendidikan, jabatan kerja raya, jabatan pengangkutan. Semua jabatan-jabatan kerajaan ini memerlukan duit, memerlukan wang. So siapa yang bagi? Kerajaan pusat yang akan bagi kepada jabatan-jabatan kerajaan. Contoh mereka ingin menyelenggara bangunan. Contoh ialah mereka ingin membeli alat-alat tulis. So jadi kertas A4 contohnya. So benda-benda tu semua memerlukan peruntukan daripada kerajaan. So kerajaan akan salurkan kepada jabatan kerajaan. Sebagai contohlah, jabatan pendidikan. Mereka ada kos untuk mencetak kertas soalan SPM. So kos tersebut perlu ada wang. Jadi kerajaan akan sumbangkan wang untuk mencetak kertas-kertas soalan SPM. Itu nama dia bekalan dan perkhidmatan. Seterusnya, pencen dan ganjaran. Pencen dan ganjaran bermaksud apabila seseorang itu berumur lebih 55 tahun ataupun mungkin jadi 58 tahun, mereka ada satu wang yang diberikan oleh kerajaan dipanggil sebagai ganjaran kerana mereka perlu bersara. Contohnya cikgu berumur 58 tahun. Cikgu tidak ada pilihan selain daripada menamatkan perkhidmatan di jabatan kerajaan ataupun sektor kerajaan. Jadi pada hari tersebut cikgu akan mendapat wang sumbangan daripada kerajaan kepada diri cikgu, iaitu nama dia sumbangan. Sumbangan. Sumbangan ganjaran. Ganjaran itu sekali sahaja diperolehi kerana menunjukkan ucapan terima kasih kerajaan kepada pekerja tersebut. Selepas setiap bulan bila pekerja kerajaan itu bersara, mereka akan mendapat wang dipanggil sebagai pencen. Pencen adalah wang macam gaji juga. Setiap bulan dia masuk dalam akaun bekas pekerja kerajaan itu. Tetapi bukan penuh. Separuh daripada gaji pokok yang mereka terima semasa mereka bekerja ataupun berkhidmat di dalam kerajaan, mereka akan dapat separuh gaji mereka itu dipanggil sebagai pencen. So setiap bulan mereka akan dapat wang pencen sehinggalah mereka meninggal dunia. Begitulah kelebihan kalau kita bekerja di sektor kerajaan. Itu nombor 4. Nombor 5, pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri. Dalam pembelanjaan mengurus juga, kerajaan perlu peruntukkan wang kepada setiap negeri-negeri yang ada di Malaysia. Perlis, Kedah, Penang, Perak, Terengganu, Kelantan, Johor, Sabah, Sarawak, semua negeri-negeri yang ada di Malaysia ini akan mendapat peruntukan daripada kerajaan. Peruntukan tersebut berdasarkan jumlah penduduk di negeri tersebut. Contohnya negeri Selangor mempunyai penduduk yang ramai. So peruntukan daripada kerajaan itu akan lagi banyak berbanding dengan negeri yang sedikit. Contohnya negeri Perlis, tidak mempunyai penduduk yang ramai. Peruntukan yang diberikan kepada negeri Perlis tersebut mungkin lebih rendah. Itu adalah dipanggil sebagai pemberian atau serahan kepada kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, dia akan salurkan bantuan, serahan dan pemberian kepada kerajaan-kerajaan negeri. Itu ialah kelima. Keenam, pemberian subsidi. Pemberian subsidi bermaksud kerajaan memberi bantuan keuangan kepada pihak-pihak yang kerajaan ingin memastikan barang-barang tersebut stabil ataupun rendah di pasaran. Contoh syarikat-syarikat yang mendapat subsidi ialah syarikat-syarikat yang berkaitan dengan
petrol, okey, contohnya RON 95, dia harga dia dikawal oleh kerajaan kerana kerajaan beri subsidi kepada petrol. Begitu dengan syarikat tepung, okey, begitu dengan syarikat yang mengeluarkan beras, begitu juga dengan syarikat yang mengeluarkan gas memasak. Okey, itu semua mereka mendapat subsidi daripada kerajaan. Oleh itu, kerajaan perlu peruntukkan bantuan kewangan dipanggil subsidi kepada syarikat-syarikat terbabit. Okey, seterusnya dan paling akhir iaitu beasiswa, derma siswa dan bantuan kerajaan. Kerajaan juga akan memberi beasiswa ataupun derma. Beasiswa inilah bantuan kewangan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran, okey, ataupun derma siswa, okey, ataupun bantuan-bantuan lain, okey. Bantuan-bantuan lain mungkin dari segi contohnya ialah wang untuk GLC, okey, ataupun wang untuk badan berkanun, okey. Badan berkanun juga mendapat bantuan daripada kerajaan, okey. Contoh badan berkanun ialah macam universiti, hospital, okey, hospital HUKM contohnya, ataupun contohnya Universiti Melaya, okey, mereka mendapat bantuan kewangan, okey, bantuan kewangan daripada kerajaan, bantuan dalam bentuk jumlah yang tidak semestinya tetap lah, okey, kerana mereka mempunyai sumber pendapatan mereka sendiri dan mereka boleh menggunakan sumber pendapatan tersebut untuk menjalankan operasi mereka. Tetapi di samping itu kerajaan juga memberi bantuan kewangan, okey, juga kepada yang cikgu cakap tadi ialah beasiswa kepada pelajar-pelajar. So itu adalah perbelanjaan mengurus, okey. Cikgu tengok dari segi carta yang ada dalam textbook kita ni, okey. Paling banyak ialah pemberian dan bayaran tetap, pemberian dan berkenaan bayaran tetap. Okey, yang ini ialah berkaitan dengan peruntukan, okey, kepada kerajaan negeri. Okey, ini yang paling besar. Yang kedua besar ni untuk tahun 2016. Okey, kedua besar dan biasanya yang hijau ni yang lagi besar iaitu perbelanjaan untuk bayar gaji pekerja, emolument. Okey. Okey, seterusnya ialah ada perkhidmatan dan bekalan. Yang ini peruntukan untuk jabatan kerajaan. Dan yang sikit ialah perbelanjaan lain yang cikgu cakap tu bagi dekat agensi kerajaan ataupun lagi dekat badan berkanun, sikit. Lebih kurang 0.5% saja. Okey. Untuk baik pulih aset di sini pun sikit, okey, 0.4% saja. So itu adalah peruntukan perbelanjaan mengurus. Kenapa diletakkan sebagai pengurus? Kerana perbelanjaan mengurus kerana berlaku setiap tahun. Dan peruntukan ini yang paling besar berbanding dengan perbelanjaan pembangunan. Okey, terutamanya negara-negara yang negara membangun, bukan negara maju. Okey, mereka sangat memerlukan perbelanjaan mengurus yang tinggi. Okey, kerana mereka punya pendapatan kurang tinggi. Okey, so itu ialah perbelanjaan mengurus.